ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, wal ijma'u hujjatun 'inda al-jumhur. Dan bermula ijma' itu, ijma' ulama bagi umat ini ni, ijma'u ulama'i hadhihi al-ummah. Bermula ijma' sepakat sebulat suara bagi ulama mujtahid bagi umat Muhammad ni. Ijma' tu hujjatun, ialah satu hujjah. Satu hujjah, hujjatun ay fil umuri syar'iyyah. Hujjah jadi satu dalil, satu hujjah pada segala pekerjaan yang bahasa syarak fil umuri asy-syar'iyyah. Tu supaya Quran juga, supaya hadis juga ijma' ni. Quran pun hujjah, satu hujjah. Sunnah hadis pun satu hujjah. Ijma' ni satu hujjah juga. Satu hujjah untuk nak sabit segala hukum-hukum syarak. Tapi hujjatun tu indal jumhur, hujjatun yang sabitatun indal jumhuri. Hujjah yang sabit ia hujjah tu di sisi al-jumhur, yani jumhuri al-ummah. Jumhuri al-ummah al-ijabiyah. Jumhuri al-ummah al-ijabiyah. Jumhur ni kebanyakan umat Muhammad yang ijabiyah, umat Islam. Umat Muhammad yang terima seruan Nabi kita, kebanyakannya pakai hujjah, pakai ijma' jadi hujjah. Ada Syiah dah, Syiah dia tak guna ijma'. Okey dia kata ijma' sahabat ke apa semua. Dia tak pakai. Dia keluar Syiah, buat Khawarij, buat Syiah, buat ni tak pakai ijma'. Dia tak pakai ijma'. Kira buat kita dengan ramai-ramai kebanyakan umat Islam serata dunia ni guna ijma'. Nampak tak dah? Tinggal jumhur. Sebab apa jadi hujjah? Wa innama kana ijma'u al-ijma'u hujjatan. Wa innama kana al-ijma'u hujjatan lima. Ila alasan kita, hadis kita. Wa innama kana al-ijma'u hujjatan. Dan hanya sahaja adalah ijma' sebulat suara dan sepakat ulama mujtahid pada umat Muhammad ni. Hujjatan jelas jadi hujjah pada mensabit hukum syarak. Sebab apa ijma' jadi hujjah? Lima, kerana barang, kerana hadis yang telah mengeluar akan dia, akhrajahu, yang telah mengeluar akan dia, akan hadis. At-Tirmizi oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi buat keluar hadis ni. Hal keadaan Tirmizi itu nakilan an Ibn Umar, nakal ia daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, anak bagi Sayyidina Umar, tu sahabat dua-dua. Hal keadaan Ibni Umar tu nakilan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nakal daripada Nabi. Ibni tu lah bukan Umar. Ibni Umar tu nakal daripada Nabi. Dia ambil daripada Nabi. Imam Tirmizi waktu berhadis Ibnu Umar.
Mana ma akhraja? Annahu. Jadi min annahu bayan pada mana. Hadis yang keluarlah akan dia oleh Tirmizi itu ialah annahu bahwasanya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda ia Nabi. Nabi kata ini la tajtami'u ummati ala dhalalati. Nabi kata satu hadis, la tajtami'u, tidak akan berhimpun, ijtima', tidak akan berhimpun, tidak akan berkumpul ummati oleh umat aku. Tidak akan berkumpul oleh umat bagi aku. Ni kena kira ni umat sini umat ke apa? Al-muradu bihim. Waktu itu betul kata ummati. Al-muradu bihim. Al-muradu bihim bermula murad dengan ummati sini. Dengan mereka itu ummati. Al-muradu bihim man yan'aqidu al-ijma'u, man yan'aqidu al-ijma'u bittifaqihim. Man yan'aqidu, in'aqada yan'aqidu, mereka yang terjadilah al-ijma'u oleh ijma', terjadi ijma'. Terjadi ijma', terjadi itu bittifaqihim, dengan sebab bersepakat oleh mereka itu. Kalau mereka tu pakat jadi ijma', tu maksudnya umat tu bukan kita. Kita kadang-kadang beripung buat maksiat. Oleh satu kampung pakat berlaku umat beripung, itu waktu jadi dolalah. Murad umat ini buat ulama mujtahid. Ulama hok bila dia pakat mak jadi kerja. Jadi kerja. Yang pakat jadi buku lah, jadi kerja lah. Kena kepada ulama mujtahid. Jadi may yan'aqidu al-ijma'u bi ittifaqihim. Itu murad ummati. Dan lama ni hadir ni dipakai berlaku. Jadi kita pakat berlaku dah satu kampung ni, kita angin sokong satu benda. Hok tak nampak tu sesat tu. Hok tak sekali Moga umat Muhammad tak berhimpun pada kesatuan. Tak berhimpun kesatuan ke mana? Berjahil berlaku di sana. Umat itu hak pasti jadi kerja. Umat aku jadi mulut dengan umat Mayyan akidu al-ijma' bittifaq. Dia cakap tu. Maka buat ulama bila dia sepakat, dia tak sesat. Nabi jamin. Nabi jamin dah. Tak akan berlaku sesat atau ulama kalau sepakat. Apa tu dah? Wa yadullahi, ni satu riwayat hadis lagu lah. Wa yadullahi 'alal jama'ati, satu lafaz dia. Wa yadullah, dan bermula tangan Allah, yakni bermula bantuan pertolongan Allah. Yadu lafaz zahir tu dengan makna nasrullah, tak apa. Bermula pertolongan Allah Ta'ala itu adalah ia alal jama'ati, adalah ia di atas jamaah ramai-ramai, di atas orang ramai. Jamaah yang jamaah al-sunnah wal jamaah tu lah. Al-jamaah tu tu pertolongan Allah Ta'ala duduk di atas jamaah. Maka buat juga dalil pada hak lain tajtami'u tu pada dah untuk nak sabitkan akan ijma' tu jadi betul. Habis itu dah kata musannaf rahimahullah wal ijma'u, dikira kepada ijma' pula semula. Wal ijma'u, dan bermula ijma' itu yasihu, sah ia ijma'. Maksud sah di sini jadi terjadi ia ijma'. Ijma' ni terjadi juga dan terhasil ia. Yasihu yahsulu sini boleh makna. Bermula ijma' tu yasihu, sah ia dan terjadi ia, terhasil ia. Jadi tu biqaulihim,
bisababi qaulihim, terjadi ijma' dengan sebab berkata oleh mereka itu. Berkata oleh mereka. Mereka mana? Mereka al-mujtahidin lah. Al-mujtahidin. Ulama mujtahid pakat kata begitu. Maka jadi ijma'. Maka jadi ijma'. Orang panggil apa di sini? Ni orang panggil apa? Ni ijma'. Orang panggil ijma' qauli ni. Tulis pada di qaulihim. Hadza yusamma al-ijma' al-qauliyah. Hadza bermula ini al-ijma' bi qaulihim tadi dah. Yusamma al-ijma' dinamakan akan dia akan ini ijma' ni dinama al-ijma' al-qawli. Al-qawli. Orang panggil ijma' sebulat suara yang bangsa berkata. Ijma' qawli. Apa makna ijma' qawli? Ulama mujtahid pakat kata begitu berlaku. Gitu. Tidak. Pakat kata begitu. Pakat berpendapat begitu. Itu orang panggil yasuhu bi qawli. So, wa bi fa'lihim, wa bi mana atau kepada bi qawlihim. Au bi fa'lihim, atau sah ia ijma' dan terjadi ia ijma' tu bisa babi fa'lihim, dengan sebab kerja oleh mereka itu. Mereka itu al-mujtahid. Sebab kerja oleh mereka. Mereka pakat buat lagu tu berlaku. Tak ada kata, tapi mereka pakat buat satu perkara. Ulama mujtahid pakat buat satu benda. Buat benda tu lah ya. Tu. Tak ada kata apa, tapi pakat buat lagu tu. Tu orang panggil apa sini? Tulis situ. Hadza yusamma al-ijma' al-fa'liyah. Dia pakat gitu. Hadza yusamma al-ijma' al-fa'liyah. Ini dinamakan ijma' fa'li. Ijma' yang bangsa perbuatan. Jadi pakat buat satu perkara, buat lagu itu semua. Tak ada siapa dia bercanggah. Pakat buat begitu. Ulama mujtahid buat lagu. Nampak tu dah? Kita panggil jadi ijma' juga. Hasil dah dengan sebab perbuatan. Tu tak ada masalah lah dua ni. Tak ada masalah. Dua ni tak ada siapa khilaf. Boleh kita buat guna. Kok masalah ni ijma' sukuti. Wa yasihu aidan, dan sah. Tu atau pada yasihu. Dan terjadi ia ijma'. Terhasillah ia ijma' tu. Aidan juga. Hasil juga. Aidan kama yasihu bi qaulihim wa bi fa'lihim. Kama yasihu bi qaulihim wa bi fa'lihim. Seperti terjadi dengan sebab mereka berkata, terjadi dengan sebab mereka buat, terjadi juga ijma' bi qaulil ba'di. Buat tak lepas yasihu. Terjadi dan terhasil juga dengan sebab berkata oleh setengah mereka itu. Bi qaulil ba'di ba'dihim. Qaulil ba'di ay ba'dihim. Dengan sebab berkata oleh sebagian daripada mereka. Misalnya ulama mujtahid pada masa tu ada 10 orang atau 20 orang pada masa tu, misalnya. Lepas tu setengah je kata begitu ya. Berpendapat begitu tu setengah ya. Mana? 5 orang ataupun 3 orang ya. Nampak tak? Berkata oleh setengah mereka. So, wa bi fa'lil ba'di. Jadi au bi fa'lil ba'di. Wa ataf pada qaulil ba'di. Wa bi makna au. Jaga molek tu. Jadi kena pencet dua. Sah dengan sebab berkata oleh setengah mereka itu, atau sah juga dengan sebab berbuat oleh sebagian mereka itu. Qaulil ba'di ba'dihim. Jadi pencet dua dah. Dua masalah. Masalah pertama, ada sebagian mereka berkata. Masalah yang kedua, ada sebagian mereka buat. Masalah lain tu bukan masalah tu. Wa
intishari zalikal qawli, atau kepada qaulil ba'di, atau kepada qaulil ba'di. Jadi berkatalah oleh sebagian mereka, wantishari, dan tersebar. Intishar, tersebar, zalikal qawli, tersebar oleh dimakia itu perkataan. Tersebar oleh dimakia itu perkataan. Perkataan itu tersebar. Tersebar. Jadi 3 orang itu kata, 2 berapa lagi, 17 orang lagi itu tak ada kata, 3 orang itu kata. Faham dah? Lepas tu tersebar perkataan itu, kata. So, itu masalah. Ini nisbah kepada masalah pertama. Zalika qawli ay fil awwal. Ni kena tadi ay zalika qawli ay fil awwal, pada masalah pertama. Itu masalah perkataan. Awil fa'li, atau kepada al-qawl. Ini fisani, kena kata gitu. Fisani. Jadi kena becek dua. Jadi orang panggil satunya qaulul ba'di. Qaulul ba'di. Nah, yang kedua fi'lul ba'di. Lepas tu intishar zalikal qaul. Nampak tak? Wang intishar zalikal qaul. Hak ni wang intishar zalikal fa'il. Ini dua. Satunya berkata oleh sebagian mereka itu, dan tersebar oleh dimakai itu perkataan, tersebar lagi kata. Yang keduanya bekerja dan buat oleh sebagian mereka, dan tersebarlah dimakai itu perbuatan. Ni kalau beza you pening juga ni. Yoga tu tak ada mana apa mana. Jadi apa untuk sih? Tu. Lepas tu mereka tu buat, kita ada 3 orang yang buat begitu. Lepas tu perbuatan mereka tersebar lagi kata, ataupun 3 orang yang berkata begitu, perkataan mereka sebar lagi kata. Wasukutil baqina, atau pada qauli lagi, qaulil ba'di. Tersebar wasukutil baqi, dan diam oleh sekalian yang tinggal lagi. Diam oleh mujtahid yang tinggal lagi, al-mujtahidina al-baqin. Diamlah oleh ulama mujtahid, segala ulama mujtahid yang tinggal lagi. 17 orang lagi pakat dia belaka. Tak ada dia kata apa. Ada 3 orang yang berkata begitu, 17 orang lagi misalnya pakat dia belaka, tak siapa kata apa. Atau 3 orang yang buat begitu, 17 lagi dia semua diam, tidak kata apa-apa. Sukutu alaihi, tak ada. Diam ke atasnya, atas zalikal qawli awil fa'li. Maka dia berlaku di atas dimakai itu perkataan atau dimakai itu perbuatan. Zalikal qawli aw al-fa'l. Maka dia. Jadi juga ijma' tu orang panggil. Ijma' juga. Hak ni musanna ayat sini, wa yusamma zalika, dan dinamu akan dimakian itu, dipernamakan akan dimakai itu, zalika al-ijma'u bi qaulil ba'di ila akhir tadi. Zalika al-ijma'u bi qauli al-ba'di ila akhir. Dinamakan dimakian. Orang panggil gapo ijma' gapo lagu ni? Kalau pakak kata begitu belakang bagi ijma' qauli, kalau pakak buat begitu belakang bagi ijma' fi'li. Tapi kalau setengah je kata, setengah lain tak ada kata, cuma dia mulai duk biar tak kata apa-apa. Dinamakan apa? Dinamakan bil ijma'is sukuti. Ni ijma' sukuti. Dinamakan dengan
ijma' bersebulat suara yang bangsa diam. Tu orang panggil bersepakat diam dah tu, orang panggil bersepakat dalam bentuk diam. Ijma' yang bangsa diam, jadi bersepakat dalam rupa diam. Bin mati ni rupa bukan niam. Tu lagi mati niam. Mati niam. Tu. Sini dia kira ijma' sukuti boleh ambil buat hujah ke tak? Boleh buat dalil ke tak ijma' sukuti ni tu kira. Terus tengok ulama tak guna ijma' sukuti. Kerana ihtimal lagi, ihtimal orang lain dia waktu. Dia tu bukan makna kata redha tu. Tu kadang-kadang tu. Tu kadang. Maka kira lagu tu ini tak apalah, ni mazhab Syafi'i guna juga ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Supaya masa-Allah semaya tarawih 20 rakaat dah. Sayyidina Umar buat. Sayyidina Umar dia suruh sahabat seorang ni untuk imam. Lepas tu sahabat lain tak duduk belakang tak ada. Dia kata apa? Maka 20 rakaat ini ijma' sukuti juga. Ijma' sukuti. Habis itu banyak ijma' sukuti kan. Kalau gitu kata dia rahimahullah wajtama'u az-zahir wa ajma'u la'alla az-zahir wa ajma'u wa ijtama'u. Ijtama'u ni berhimpun, ni berijma'. Kita naknya wa ajma'u gitu. Kita tak setol. Tak nak tak terus. Wa ajma'u, dan telah berijma' oleh mereka itu. Berijma' oleh mereka itu al-mujtahidun. Berijma', bersebulat suara, bersatu pandangan. Ajma'u ala naqdil wudu'i, berijma', bersepakat di atas batal oleh wudu. Terbatal wudu. Wudu kita tu batal. Asmaya kita tu akan batal. Sebab apa batal? Naqdi tu bil khariji. Buat tak ada pada naqdi. Batal tu bisa babi khurujil khariji. Naqdi khuruji mana? Jadi batal tu dengan sebab keluar oleh suatu. Kharij ni benda yang keluar. Jadi khurujil kharij, dengan sebab keluar oleh satu benda. Ada satu benda keluar mari, maka batal wudu. Benda mana? Al-mu'tadi, sifat pada kharij. Benda yang keluar, yang beradat ia, yang berkebiasaan keluar ia. Itu makna mu'tad. Yang beradat ia benda yang keluar, berkebiasaan keluar. Hok pasing tubik adat gitu. Nampak dah? Keluar hok pasing adat. Sokmo. Sok tak sokmo pun dia dikira kata kalau hok pasing hari-hari pun hari-hari. Hok pasing sejak sekali pun sejak sekali. Kita kata. Tu beradat. Keluar tu minas sabilaini. Keluar daripada dua jalan. Maksud dua jalan, jadi al-qubuli wa duburi. Kubur dan dubur. Kemaluan di hadapan, kemaluan di belakang. Lubang depan, lubang belakang. Itu orang panggil sabilai. Dia nampak dah? Maka benda hak tubik daripada dua lubang tu ada dua perkara. Satunya benda hak muqtad. Apa muqtad? Benda yang biasa keluar. Satu lagi benda yang nadir keluar. Batu tu dia ke punggung. Tu semua dah. Ya benda nadir. Tu ulat masalah. Tu. Aku hok tinggal lagi.
Hak ni kira hak beradat. Hak beradat ni apa tu? Kalau tubik ke depan ni apa tu? Air kencing, air mazi, air mani, air wadi. Ni. Hak ni orang panggil beradat keluar. Hak pesing nadi keluar, darah. Darah. Tu nadi keluar. Kau belakang pula. Gapo hak belakang beradat keluar lah. Kencing. Apa? Tahir ni adat keluar. Beradat keluar. Tu orang panggil muqtad. Lepas tu hak nadi gapo? Hak dak keluar tu lagi angin. Yelah angin. Angin keluar lah. Tak mau juga. Tu. Tak mau pun duduk di kita kadang-kadang makan kacang, sakit. Jadi muqtad ada bagi. Lepas tu hak pesing nadi ni gapo darah. Tu apa semua pula. Tu cacing apa tu. Tu hak tu nadi. Tu. Maka kira muqtad masalah dia. Hak muqtad. Ulama ijma' kata benda hak pesing biasa keluar ni, lepas tu keluar daripada dua jalan tu batal wudu. Jadi masalah. Apa maksud dengan al-kharij al-muqtad yang diijma'? Soalan. Wa huwa dan iaitu al-khariju al-muqtadu. Al-khariju al-muqtadu alladhi yanqudul wudu'u bihi ijma'an. Tu lagi oi. Kecek lagu ni Ustaz kita. Dan iaitu benda yang keluar yang beradat. Al-khariju al-mu'tad, benda yang keluar yang beradat biasa. Allazi yanqudu bihil wudu'u, benda yang beradat yang batal dengan sebab dia oleh wuduk ni, yang kudu ijma'an dengan ijma' ulama. Gapo benda waktu baik mari daripada dua lubang tu, lepas tu ijma' ulama kata batal. Al-baulu wal ghaitu, iaitu kencing dan ghaid. Tahid. Tahid kita. Kencing dan tahid. Dua benda ni ulama ijma'. Lain pada tu khilaf, duk khilaf. Air mazi ni benda beradat juga keluar. Tak hari-hari pun beradat keluar. Tu. Tapi khilaf, bukan ijma' situ. Imam Malik kata tak batal, air mazi tu baik. Imam lain kata batal, Imam Malik kata tak batal. Air mani, Imam Syafi'i kata tak batal, tiga mazhab lagi kata batal. Air mani, Imam Syafi'i ya, bila keluar air mani tak batal wudu, tapi mewajibkan mandilah. Gila. Nampak tu dah. Angin ketuk. Angin. Kalau tubik kau punggung, Imam Syafi'i kata batal. Tubik kau farak, batal. Tubik kau farak, dino tubik angin kau farak dia, batal juga. Tu. Imam Malik, Imam Hanafi tak batal dia tubik ke depan. Tu. Yang ada khilaf. Lain pada tu. Tapi dua perkara ni hak ijma'. Ijma' ulama. Kencing dan tahid bila keluar pakai batal dengan ijma' ulama. Ni jawab mari apa? Mak misal kan? Barangkali dah ada misal ijma'. Habis itu
Kata musannif rahimahullah ta'ala, jemuk dua tu kena dobit molek batu bahuat, dobit molek bahuat. Wa'lam anna asy-Syafi'iyya qad istadalla ala isbatil qiyas wa khabaril wahid bi anna ba'd as-sahabati amila bihi wa lam yazhar min al-baqina inkaruhu fakana dhalika ijma'an sukutiyan. Tak tengok lagi. Dia nak banyak kata ijma' sukuti juga tu untuk Syafi'i tu. Gitu kan. Tu. Wa'lam dan hendak ketahui oleh engkau anna Syafi'iyya akan bahawa Imam Syafi'i kita ni, Imam Syafi'i ni mazhab lain, imam lain tu tak kira lagi lah, kira Imam Syafi'i. Qad istadalla, sungguhnya telah berdalil lah ia Imam Syafi'i. Istadalla berdalil, buat dalil dia. Imam Syafi'i telah buat dalil, telah berdalil. Berdalil. Tu. Berdalil ala isbatil qiyas. Ala tak lupa istadalla. Berdalil di atas diisbat akan qiyas. Diisbat beramal dengan qiyas. Isbatil qiyasi, isbatil amali bil qiyasi. Isbati al-amali bil qiyas. Hei, kita qiyas ni kita boleh buat amal dengan qiyas dah. Boleh buat hujah dengan qiyas dah. Qiyas ni kan, boleh buat hujah dah. Mengikut Imam Syafi'i, qiyas salah satu hujah. Dia 4 perkara. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4. Qiyas ni masuk dalam hujah juga mazhab Syafi'i kita. Maka qiyas ni hujah, boleh buat hujah, boleh buat amal dengan qiyas, boleh buat hujah dengan qiyas. Pelakhan boleh qiyas. Mana dalil? Kau dulu Imam Syafi'i dia ambil dalil mana? Dia ambil dalil mana? Qiyas lagi akan datang, bab qiyas ni kita tak tahu lagi. Wa khabaril wahidi, atau kepada al-qiyasi. Dan berdalillah oleh Imam Syafi'i di atas isbati khabaril wahidi. Jadi al-amali bi khabaril wahidi. Khabaril wahidi al-amali bi khabaril wahid. Berdalil Imam Syafi'i di atas diisbat beramal dengan khabaril wahid. Boleh buat hujah dengan khabarul wahid, khabarul ahad, khabarul wahid betul tu. Ya, khabar ada 2, khabarul ahad, khabar mutawatir. Khabar awal, khabar wahid ni apa? Yakni hadis yang tidak sampai kepada martabat hadis mutawatir. Khabarul wahid tu yakni itu hadis yang tidak sampai martabat kepada hadis mutawatir. Kalau kita mengaji khabarul ahad dia tu banyak. Tu kalau riwayat 3 orang, khabar masyhur nama dia, khabar wahid tu juga tapi panggil masyhur. Kalau riwayat 2 orang, khabar aziz. Kalau riwayat seorang, orang panggil khabar gharib. Yang 3 tu maksud dia khabar wahid belaka. Waktu mengaji dalam usul itu dah, dalam usul hadis atau mustalah hadis di dengan kita. Kena rujuk tengok. Khabar mutawatir ni khabar bagaimana? Hadis yang ramai riwayat. Ramai setara mana? Ramai sehingga mustahil pada adat mereka nak berhimpun nak bahawa kata hadis.
Mustahil pada adat. Mana kalau hujam pun jam tadi mutawatuhum alal kadhibi al mislim ila musaha. Tu khabar mutawatir. Mustahil mereka nak pergi kusut pun dengan masalah orang klik royak boleh pergi Mekah, sama boleh Mekah dan royak boleh tubuh nilai 4 segi. Kita kalau kita tak bisa tengok segi, kita dengar mojok dulu 4 segi berlaku. Maka cerita kata Baitullah ni 4 persegi ni maksudnya khabar mutawatir. Kerana ramai orang pakai ayat gitu berlaku. Dan mustahil mereka dapat pakai faham. Kerana kampung tu maka khabar mutawatir ni ramai. Maka dobit macam-macam lah. Semua ulama kata 10 orang kata. Maka hadis yang tak sampai kepada tahap mutawatir orang panggil hadis wahid, khabarul wahid, khabarul ahad. Jaga mana? Imam Syafi'i kata khabarul wahid boleh buat hujah, boleh buat dalil, boleh buat dalil. Tu boleh buat dalil ke? Walaupun dia tak memberi faedah yakin sekalipun, dia boleh buat dalil. Dia tak sebut khabar mutawatir. Khabar mutawatir memberi faedah yakin. Khabar wahid ni memberi faedah zon. Dalam hal tu boleh buat amal dengan dia, boleh isbat beramal dengan khabar wahid. Hak ni kena hidup kecek saja ni, kena tuju dalam meja ilmu hadis. Mustalah hadis kita baca dah dulu. Kita baca dah. Bagi balik-balik tengok yang ada tu. Maka Imam Syafi'i dia kata qiyas boleh buat hujah, khabar wahid pun atau khabarul ahad ni pun boleh buat hujah. Mana dalil dia? Berdalil bi anna wa ta'lul kepada istadallah. Imam Syafi'iใช้หลักฐานกับผมที่ยืนยันว่ากิยามันใช้ได้และคอบริลอาฮัดก็ใช้ได้เอามาเป็นหลักฐานได้มันดัลลีอิมามชาฟิอิสตาดัลละbi anna ba'dus sahabati amila bi. Ini Imam Syafi'i berdalil dengan bahawa ni dalil Imam Syafi'i berdalil dengan bahawa ba'dus sahabati setengah-setengah sahabat, sebagian daripada sahabat Nabi, setengah-setengah sahabat Nabi amila bihi, telah beramal ia ba'dus sahabat, telah beramal bihi bikullin minal qiyas wa khabaril ahad atau khabaril wahid. Bihi itu bikullin, dia rojak pada dua ni. Tapi kalau kita bihi ma boleh, tapi kita mari bihi kan nabi kullin. Bihi ay bikullin minal qiyasi wa khabari al wahid. Jadi setengah sahabat buat amal dengan qiyas. Seperti Sayyidina Ali buat qiyas masalah pukul orang minum arak 80 kali. Dulu masa Nabi 40 ya. Tapi Nabi bunuh 2 dalam amal, lepas amal tu 2. Dia 40 kali. 40. Kalau kira orang dengan 2 jadi 8 kan. Waktu Sayyidina Ali buat qiyas. Ya adalah akhirnya siapa masuk Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tu kata dia masalah yang minum arak ni. Dia macam-macam. Orang kata bila dia minum sikit kena ada 40 ada. Akhirnya apa tak heran minum pula banyak kali akhirnya Sayyidina Umar usul. Ni sorak sahabat. Apa tu mana kita nak buat dia nampak kau itu kan. Bakal saya nak jadi kita nak buat 80 dengan sikit. Apa saya nak Umar pun pakai turut 80 juga itu mari ni malam tu 80 kali bagi peminum arak. Tu kena had dia 80 kali. Tu sahabat setengah-setengah pun sahabat buat amalan dengan dia. Dan ada lagi. Tu. Dan ada sahabat buat amalan dengan adik ahad. Adik punya hadis ahad tu. Banyak lagi masalah nak bulan semua.
Tinggal sahabat buat amal dengannya. Walam yazhar, walhan tidak zahir, tidak nyata. Tidak nyata, tidak zahir minal baqin, tidak zahir daripada sahabat yang tinggal lagi tu. Tidak zahir daripada sahabat yang tinggal lagi tu ingkaruhu, yang bagi lam yazhar. Tidak zahir oleh mengingkarkan akan dia akan al-amali bihi. Sahabat lain apa tak ada kata apa? Setengah-setengah sahabat ya qiyas. Sahabat lain tak ada ingkar apa? Tidak zahir ingkar akan dia akan al-amali bihi bi kulli zanidah bi kulli min al-qiyas wa khabaril ahad. Apa dah? Tidak zahir ingkar. Kali itu Imam Syafi'i kata fakana zalika ijma'an sukutiyan. Fakana zalika, maka adalah di makan itu zalika adamu ingkaril baqin. Wa fakana zalika adamu ingkari al-baqina. Ketiadaan ingkar oleh sahabat yang tinggal lagi itu, itulah ijma'an sukutiyan. Apa? Ialah ijma' sukuti, ijma' yang bangsa diam, ijma' diam tu. Kali gitu Imam Syafi'i kata qiyas ni kita boleh buat hujah. Mana dalil ijma' sukuti for sahabat? Nampak dah? Ijma'. Betul tak? Hadis ahad, khabarul wahid, boleh kita buat hujah. Boleh buat kita amal dengan dia. Mana dalil ijma' sukuti for sahabat? Kadang ada setengah sahabat buat dan orang lain tak ada kata apa. Kalau gitu jadi ijma' sukuti. Ini mengikut pendapat Imam Syafi'i. Habis kat tu. Dah, pening tak? Pening tak? Pening kat dah. Dia pening tak dia? Pening kat dia. Tapi tak ada ayat apa di sini Pak ni tak ada payah lagi ni. Usul fiqh tinggi-tinggi ni kita kita payah tu. Kau pasti nak khilaf kan? Khilaf sama sendiri so. Khilaf dengan orang luar Mu'tazilah tu lagi. Dia dapat usul ni. Khilaf dengan Mu'tazilah. Khilaf dengan Syiah tak ada masalah, mana je suku dapat dia mana? Dengan Mu'tazilah. Biasa. Mu'tazilah tak pakai qiyas. Mu'tazilah. Ada setengah Mu'tazilah tak guna qiyas. Saya dijawab. Habis. Al-mabhasus tsaniya 'ashara, bermula bahasan yang ke-12 daripada beberapa bahasan. Ini sebelum habis. 13 dia bahasan dari usul fiqh. Bermula bahasan as-tsaniya 'ashara sabitun fi bayanil qiyasi. Khabar. Sabitlah ia pada menyatu akan qiyas. Ini nak apa bab qiyas? Bab qiyas. Qiyas ni banyak berlaku. Kerana masalah tak ada jumpa dalam hadis Quran banyak. Masalah berlaku, lepas tu nak cari dalam Quran tak ada temu, tak ada nas. Maka nak qiyas. Qiyas ni banyak hukum. Pakai kira di atas nas. Habis. Kata Musannif rahimahullah, al-qiyasu hujjatun. Bermula qiyas itu mubtada, ialah hujjah, ialah satu dalil, satu hujjah, satu hujjah. Hujjatun ay fil umuri asy-syar'iyyati. Kenapa itulah? Hujjatun ay fi al-umuri asy-syar'iyyati. Ini dia hukum syar'i. Bukan hak lain pada tu ulama qiyas pada dari segi hukum akam, hukum adat. Pakai qiyas lah. Bermula qiyas itu ialah satu hujjah. Hujjah ini hujjah, satu dalil,
satu orang panggil lakhan tang sasana lakhan tu. Jadi satu hujah, satu dalil juga dalam syarak. Nak isbatkan hukum, nak buat sudut hukum satu-satu, guna dia satu jadi hujah. Hujah. Oleh kepak ni tak biar ringan. Quran hadis ijma' qiyas pak ni. Lepas tu Syafi'i itu suka ada tu. Ada mazhab lain tambah lagi. Ada mazhab Maliki. Imam mazhab Maliki tambah perbuat tak ahli Madinah pun masuk dalam hujah. Perbuat tak ahli Madinah. Kalau masalah tu tak ada. Tengok ahli Madinah buat gapo. Kok ahli Madinah pada masa dia lah, pada masa Imam Malik. Ahli Madinah buat macam mana masalah ni? Pakat turut. Kerana Nabi duduk di Madinah. Itu mazhab Maliki perbuat tak amal ahli Madinah ni salah satu hujah. Mazhab kita Syafi'i tak pakai hujah tu. Tak guna. Guna Quran, sunnah, Quran hadis, ijma' qiyas. Mazhab ni dia tak lepas pada tu. Tak lepas pada tu. Lepas tu pakai Quran hadis saja mazhab mana tahu. Tak nak qiyas mana tu. Sebab apa jadi satu hujah? Allah Ta'ala kerana ilat ni menempati ilat. Kita panggil qala Allah ni jumlah menempati ilat. Soalan ta'ala li qaulihi ta'ala, li qaulillahi ta'ala. Pada makna. Sebab apa boleh kata qiyas itu satu hujah, satu dalil dalam syarak, dalam agama? Karena telah berfirman oleh Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absari. Fa'tabiru, maka hendak buat iktibar olehmu. Siapa mu tu? Ya ulil absar, wahai sekalian yang mempunyai pelihat. Pelihat mata, absar. Sekalian yang mempunyai sifat pelihat. Tu hak ada mata pelihat, wa i'tibar weh. Allah Taala suruh fa'tabiru, hendak i'tibar olehmu wahai yang mempunyai pelihat. Ultimi syaitan ultimi syaitan. Tu hendak buat i'tibar. Lepas tu sakut pun dengan qiyas. Surah Al-Hashr ayat 2. Sakut gapo dengan qiyas. Tulis itu pada fa'tabiru. Wal i'tibaru huwa qiyasus syai'i bisyai'i. Wal i'tibaru huwa qiyasu asy-syai'i bisyai'. I'tibar dalam bahasa Arab ni makna gapo i'tibar? Wal i'tibaru, dan bermula i'tibar itu ialah qiyasus syai'i bisyai'. Kiaskan akan sesuatu dengan sesuatu. Tu i'tibar bagi. Benda ni Allah baca i'tibar. I'tibar nak kias benda ni dengan benda lain. Itu i'tibar. Cuba buat i'tibar sikit, cuba tengok nampak tak? Cuba tengok demo di sana. Tu duduk lagu mana? Pak kita sining tu kalau duduk jadi pelaku tu juga akhirnya lagu mana? Cuba tengok i'tibar, tengok i'tibar ni mana kias benda ni dengan benda. Kias satu kau dengan satu kau. Kias sing ni ke i'tibar. Pikiran bagi. Dan aku bukan kias sing ni ke bagi i'tibar. Kalau tu i'tibar ni dalil dah kias dah. Tu yang suruh kias dah tu. Nampak dah tak? Jadi dengan cara umum gitulah dalil akan jadi umum. Dalil akan jadi umum. Tu. Orang pandang kias ni orang cerdik. Orang cerdik. Kerana Tuhan kata dah ya ulil absar. Orang yang mempunyai pandangan belahan. Tu. Dan habis. Kali itu kata musannaf rahimahullah taala, al-qiyasu lughatan. Mana sah? Nak lihat. Boleh kepada ini. Boleh.
Tunggu hati kita, cuba kiyah ni. Kiyah. Kita bagi sikit. Betul sikit dah. Kalau sikit dah. Sikit je. Al-qiyasu lughatan, bermula qiyas lughatan, han keadaan qiyas lughatan fil lughati, pada lughah. Qiyas yang diguna pakai pada lughah Arab. Tamlah bahasa dia juga qiyas. Qiyas pada lughahnya ialah ni makna pada lughah. Taqdirus syai'i bi akhar. Taqdirus syai'i bi syai'in akhar. Ditakdirkan, ditentukan dan diukurkan akan sesuatu. Takdir ini diukur, ditentu dan diukur akan sesuatu. Tok tung luat tiap, itu takdir. Tiap, itu ukur. Diukurkan akan sesuatu. Kita ukur sesuatu bi'akhara, diukur dengan sesuatu yang lain. Syai'in akhar, kita ambil benda ni diukur dengan benda lain. Itu pada lughah. Sebab apa diukur gitu? Liyu'lama, ilah takluk pada takdiru. Diukurkan sesuatu dengan sesuatu. Pasal apa? Sebab apa? Liyu'laman musawatu bainahuma, supaya diketahui al-musawatu, bersamaan, bainahuma, antara kedua-dua, antara asyai'aini, antara dua benda tu. Nak tahu kata sama atau tidak? Nak tahu kata sama atau tidak? Kecerua tahukan lupa rawang songsing. Nampak dah? Tu ukur. Tu bahasa Arab qiyas tu makna ukur. Ukur benda ni dengan benda tu. Nak tengok sama ke tak antara dua benda tu? Boleh? Yu'laman musawat bainahuma, baina syai'ain. Bila engkau tahu dah makna pada lughah, taqul. Jadi idza alimta makna al-qiyas al-lughawi, taqul itu jawab bagi syarat maksudnya. Idza alimta, apabila mengetahui oleh engkau makna al-qiyas al-lughawi, engkau mengetahui akan makna qiyas yang bahasa lughah. Bila engkau tahu dah makna lughah, taqul, berkata oleh engkau, nascaya berkata oleh engkau. Taqulu qawlan jariyan 'ala lughati. Taqulu ay qawlan jariyan 'ala lughati. Berkata oleh engkau akan sebagai berkata yang berlaku ia atas lughah. Kecek hok berlaku atas lughah lah ni. Yalah. Engkau kata tu lughah. Engkau kata bentuk lughah. Kata ganam. Kistu thawba bizira'i. Ini berkata engkau kata gini, Kristu telah kias oleh aku. Aku kias as-sauba, akan kain, akan pakaian, akan kain tu. Aku kiaskan akan kain. Saub, akan kain itu aku kias bizira'i, dengan hasta. Dengan hasta. Hasta ni saub. Ini hasta. Zira' kita. Aku kiaskan kain itu dengan hasta. Oh, dia nak jual kain kan? Dia jual setor. Seelok. Tu. Dah. Mampu je ukur. Tu. Apa makna kistu sawba bizira? Ai, tafsir. Kistu sawba bizira ai qaddartuhu bihi. Artinya telah ukur oleh aku, dia akan as-sawba. Aku ukurkan. Canuat. Tu. Dan akan kain itu.
Qaddatu bihi bizira. Bizira. Aku ukurkan kain itu dengan hasta. Itu makna kistu. Jadi nak gerak ni kena ustaz. Nak apa elok? Tu. Depa dulu sedepa apa ustaz kan? Depa tu. Dua ustaz lebih dah. Pasal elok kan? Elok. Sao tak topika ni. Dia siap dah. Elok apa? Elok kita tak elok. Sekarang elok. Bila closing biasa timing. Elok apa depa? Tiga dah. Tu ukur orang panggil. Ukur dengan hasta. Tu panggil kistu asakiyah di mana ukur tu. Amin awak ni ukur, awak ni nak bisa tak. Tu pada makna pada mana lughah. Makna qiyas pada lughah. Wastilahan. Ni pada istilah nak ingat benar apa ni. Wastilahan atau pada lugatan. Dan bermula makna qiyas pada istilah. Istilah jadi fi al-istilahi. Pada istilah, pada pakatan ulama usul fiqh. Pada panggilan yang dipakat oleh ulama usul fiqh. Itu istilah. Ulama usul fiqh yang pakat siap dah. Kita kata qiyas ni maknanya gini. Raddul far'i ilal asli bi'illatin. Raddul far'i satu rukun, ilal asli rukun yang kedua, raddu bi'illatin rukun yang ketiga, tajma'uhuma fil hukmi rukun yang keempat. 4 rukun semua lagi ya. Qiyas ada 4 rukun. Ini jauh geti daripada takrif dah. Apa makna? Qiyas itu ialah raddul far'i, mengkembali akan furu', mengkembali akan cawangan, akan cabang, dikembali akan cabang. Murad dengan cabang sini apa dia? Makis alai. Makis dikembali ilal asli, kepada humi dia. Jadi makis alai, kembali cabang kepada humi. Itu asal terjemah mudah-mudah tu. Kembalikan akan cabang kepada humi dia. Apa makna kembali? Yakni wa itu betul raddu. Yakni menghubung, yakni menghubungkan dan menyerupakan furu' dengan asal. Buat bisamu, taklid, kembali bisamu, kembali bisamu. Mana kembali bisamu di sini? Kembali bisamu itu maknanya serupa, buat serupa. Tidak, buat serupa. Hak furu' kita asal buat serupa. Tu. Tak payah lagi. Mengkembalikan akan furu' kepada asal. Mengkembali itu bi'illatin, takluk pada raddu. Mengkembali dengan satu ilat, satu alasan, satu punca, satu perkara yang berkongsi. Buat gitu.
Bi'illat tadi tu, satu perkara yang berkongsi antara asal dengan faraq. Satu perkara yang berkongsi antara asal dan faraq. Jadi ilat ni ada berlaku. Ada berlaku di asal dan faraq. Lagi yang akan kita nak tengok. Satu punca, satu key. Mereka headphone, satu head, satu alasan, satu punca, satu sebab. Tajma'uhuma, sifat pada ilat itu. Satu ilat yang menghimpun ia ilat itu. Menghimpun huma akan kedua-dua, akan al-asla wal far'a. Ilat itulah menghimpunkan. Jadi ilat tu menunjuk di atas dua tu berhimpun, bersekali. Gerti tak? Illatin tajma'uhuma. Jadi illatin tadullu ala ijtima'ihima. Illatin tadullu ala ijtima'ihima. Ilat yang menunjuk ia di atas berhimpun kedua-dua benda tu. Berkumpul dan berhimpun fil hukmi. Fi tak ada pada terjemah. Berhimpun pada hukum. Hukum yang dimaklum bagi asal. Hukum jadi hukmi al-asli. Hukmi asli. Hukum asal. Hukum bagi makis alat. Hukum bagi makis alat kita tahu daripada nah. Kita tahu daripada nah. Adapun makis itu tak ada nah. Sebab tu kena pakai hukum makis alat. Ya, bunyilah. Bunyilah. Tak, bunyi ni tak. Hak musanna misal ni, hak lain, hak qiyas arus ayat misal ni. Kaqiyasil aruzi, bisa qiyas. Kaqiyasil aruzi, seperti diqiyas akan beras. Aruz tu beras. Diqiyas alal burri, di atas gandum. Gandum merah, burri. Ini gandum jak nak putih, syakir. Gandum kasar, ada pun rut ini gandum lain. Gandum dia tak lupa syakir dengan rut. Dia akan beras di atas gandum. Ini beras tu corok. Rut ni kasar. Dia firriba, tengok diqiyas pada rebo. Diqiyas pada hukum berlaku rebo. Fir riba fi jaryani ar-riba. Jaryani ar-riba. Diqiyas pada hukum berlaku rebo. Berlaku rebo. Boleh berlaku rebo kalau tukar sama sejenis tu. Diqiyas tak lalu lagi. Bijami'it ta'ami. Tu jamik tu orang panggil gila. Jamik tu gila tu. Kalau kita kata tasbih kat maksud dia wayah sabah tu. Gila. Ada lagu. Diqiyas dengan jamik, dengan perkara yang menghimpun, dengan alasannya perkara yang menghimpunnya ialah at-ta'am. At-ta'am, apa makna at-ta'am? Jadi makanan. Jadi makan ni. Sama-sama jadi makan ni.
Syafi'i kita. Allah. Hadis umi je lagu ni. Nabi kata az-zahabu biz-zahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burr wasya'iru bisya'ir wat tamru bit tamr. Boleh hadis. Ni hadis punca. Tadi Nabi kata az-zahabu wada qaulun Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak. Wal burru bil burri, ni mari sini. Thong กับทอง เงินกับเงิน แป้งกับแป้ง มันคือแป้ง wal burru bil burri wasya'iru bisya'ir wat tamru bit tamr. Tamat dengan tamat. Pertama, wal milhu bil milh, garam dengan garam. Berapa perkara Nabi sebut? So, 2, 3, 4, 5 ni jenis ni. Boleh adik. Lepas tu Nabi kata mislan bi mislin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Mislan bi mislin, kalau nak tukar sama tak apa, sama kilo. Sawa'an bi sawa', serupa sama serupa, sama sama-sama. Kalau emas nak tukar sama emas, tak apa, sama emas sama berat. Perak nak tukar sama perak, tak apa, sama berat. Gandum nak tukar sama gandum, tak apa, sama berat. Serupa, sama berat. Yang jenis lain. Apa? So, itu. Lepas tu, yadan biyadin. Ini soal lagi, Nabi kata. Selalu jangan tangguh. Yadan biyadin ni isyarat kepada tangan sama tangan, selalu dah. Maknanya, kena obat ekonomik dalam majlis tu selalu. Jangan kata aku nak tukar mah dengan mu ni, tapi aku ambil mahmu dulu, lepas tu mahku ni aku nak pergi desok. Tak boleh, kok pergi repo. Kalau sama tukar dalam jalan biadin, kalau tak apa. Mislan bi mislin, sawa'an bi sawa'in, jalan biadin. Tu. Banyak lagi kita ambilkan. Syarat dua perkara kalau nak tukar. Satunya kena serupa, sama berat. Lepas tu kena selalu dalam majlis. Baru letak jadi repot. Kalau mahku ni harga stok
Mamu 2 kok tukar, tak boleh. Tak boleh. Penukaran dia direba. Nampak? Mislan di mislin sawak dia tapi ada ni asam. Maka emas sama emas Nabi wayak sekadar ni je. Beras sama beras Nabi tak tahu ya. Ar-ruzzu bil aruzzi. Al-puluk bin puluki. Puluk. Bukan puluk. Tak tahu lah. Tak panggil ke apa. Nabi tak tahu wayak. Nabi wayak kata al-burru je. Kalau kita tukar beras sama beras, kawai beras kilo, 5 beras kilo, kita tukar, boleh ke? Boleh. Tapi sama beras, lepas tu selalu. Tapi kalau kita kawai beras sekilo setengah, lepas tu tukar dengan 5, tak boleh kalau tak sama beras. Dia jadi rebo. Kilat rebo. Maka di sini al-burru bil burri. Imam Syafi'i kita kata beras betul. Beras betul. Dia khilaf betul ni lagi. Khilaf betul kata nak jadi rebo ni sekadar net kalau ni ke hak lain pada tu boleh juga. Setengah ulama kata ni ya. Jadi elak rebo. Kalau mereka berfikir kata ni saja, lain pada tu tak dikira rebo dah. Lepas tu setengah ulama kata sekolah mazhab Syafi'i dan juga mazhab lain lagi beberapa mazhab. Kata kan, bukan tentu kata ni kalau ni saja. Hak kia atas tu boleh. Kia atas mah. Kau duit sama duit di kia atas ni. Duit dia mau tukar duit. Tu. Mah sama mak yang mesti akan mana pegang. Lepas tu bukan masuk dalam buat burru. Imam Syafi'i kata beras bersepatu kias akan al-burru. Kias akan al-aruz ala al-burri. Dikiaskan akan beras di atas gandum itu. Beras ni hak baru ni. Hak asalnya gandum dalam nas. Hak sabit dalam nasnya gandum. Al-burru ni orang panggil al-aslu, ni asal. Asal juga dinamakan al-makis alai, mengikut istilah kias kalau panggil makis alai. Benda yang dikias atasnya. Ambil ikik atas dia, mari banyak perkara mana pun, beras puluh pun ikik atas dia. Beras pun ikik atas dia. Nampak? Jagung pun ikik atas dia. Kacang pun ikik atas dia. Dia panggil makis alai, asal. Maka hak baru hari ni orang panggil apa? Hak infora. Far'un. Orang ni cabai banyak mana? Ni ikut atas umi yang besar. Umi satu cabai banyak. Maka far'un ni orang panggil al-makis. Dalam kias, dalam istilah panggil makis, benda yang dikiaskan. Apa hukum yang ada pada gandum dulu? Reba. Berlaku reba. Hukum yang sabit dalam. Hukum ni erti di sini. Erti dalam nas Nabi. Oh ya. Hukumnya yerjan ar-riba. Kekan riba ke dia lima. Ni orang panggil
boleh berlaku reba. Ini hukum. Hukum ni ada pada apa? Pada asal. Manusia ada. Dia panggil hukum bagi asal. Ni hukum-hukum asli. Hukum ni ada pada asal yang cakap. Oh ni, kata sabit pada nas. Sabit pada nas. Ada. Ilat ke apa? Sebab apa boleh hukum kata berlaku reba? Ni. Jadi kena ilat. Ilat dia ada. Ilat bagi hukum. Ilat ni Imam Syafi'i kira kata ta'am. Mazhab lain tak kira. Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki kira kena. Dia pakai ilat lain. Ilat dianya, apa makna ilat? Perkara yang membuat wiyadi dua ni serupa. Benda yang buat wiyadi dua perkara ni sama. Tajma'u bainahuma, tajma'uhuma. Ilat yang menghimpunkan asal dan faraq pada hukum. Mana? Sama-sama jadi makanan. At-ta'am kaunuhu mat'uman. Keadaannya jadi makan ni. Tu. Jadi Imam Syafi'i kata al-burru Nabi riwayat ni. Al-burru ni makan ni. Makan yang mengenyi. Makan ni kita. Makan ni. Tidak. Bila makan ni, berlaku ilat reba situ. Berlaku hukum reba. Maka perah ni pun makan ni. Itu boleh berlaku hukum reba juga. Iyah perah di atas. Atas gandum tadi. Berarti boleh kita kiyah di atas perah ni apa lagi? Makan ni lain apa tu? Jagung, lokong, bodiek. Tu. Wahai kata, you boleh kiyah di atas. Maka sini oleh panggil apa ni? Kita dalam kalau turut istilah kiyah, raddul far'i ila asli, kembalikan farq kepada asal. Apa makna kembali farq kepada asal? Kita diserupakan farq ini dengan asal. Kita ambil berat ini serupa dengan gandum dah. Serupa dengan satu ilat yang menghimpunkan antara dua tu. Mana ilat? Keadaan yang dimakan ni, yang membuat menjadi berat dan gandum hidup sekali boleh. Kenapa? Menghimpun pada satu hukum. Jadi hukum berlaku reba tu juga. Sebab itulah ya ada empat ni, empat rukun bagi qiyas. Ada makis alai, ada hukum dan ada ilat dia. Hukum dan ada ilat. Masa Nabi keluar zakat teguh dengan apa? Kandung. Berah tak ada dalam masa Nabi. Tak keluar berah. Kalau kita ni gandum, kita keluar dengan gandum tak ada. Keluar dengan berah. Kok mana keluar beras? Kias beras di atas gandum tu. Pada pihak sama-sama jadi pakaian yang mengenyikan dalam tubuh. Tengok tu tak? Kutun balan. Tu ilat dia sama-sama jadi kut. Makanan yang mengenyik. Tu kias. Pak kias ni kena mahir kok. Banyak kau. Dia tubik lagi. Klip fikir mula sadar. Pening sadar. Mutahrimaat. Mutahrimaat. Sebab nak naik tadi ada tiga bagai. Ya, ada rukun 4, ada bagai 3. Ada qiyas ilah, qiyasun illah, qiyasul dilalah, qiyasus syabah. 3 bagai. Oleh ke dalam kitab fiqh ni berlaku qiyas dilalah tu banyak. Qiyas dilalah.
habis kitab, nak habis kisah yang pertama. Kita nak baca sekat kisah awalnya ni. Kisah ni kita nanti semula insya-Allah kata orang lain pada usul fikih je. Kalau tak Sabtu Ahad tu insya-Allah ada. Kemudian kata wa arkanuhu arba'atun, wa arkanuhu arba'atun. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yanfa' wa 'ilmin mustajab as-sirqatu min al-hawli wa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله